Hai guys, selamat kembali ke dalam YouTube channel Bintang Kecil. Okey, hari ni macam biasa, bukanlah macam biasa pun. Dia macam lagi sekali kita akan bersama lagi dengan podcast BK Seram. Okey, hari ni Abang Noel dan Kak Cem ada bersama tetamu yang sangat istimewa. Kalau korang tahu, kita pernah nampak dia dekat contestant dia apa show tak pertandingan. Abang biasalah Abang Noel dia macam started kejap. Ini dia peserta The Chosen One musim kedua. Kita bersama dengan Ilofa. Ilofa ni antara kontestan The Chosen One yang kita rapat kan. Betul. Kalau nak tahu T je, Ilofa. Ilofa ni dengan siapa ni? Dengan siapa? Tapi kali ni dia bukan T. Bukan. Sebab kali ni kita nak bawa vibe seram kan Ilofa kan. Boleh kata T jugalah. Kita T-kan dengan kita T dekat makhluk mistik. Okay, tapi kali ni kita lain sikit daripada sebelum ni. Sebab sebelum ni kita panggil guest, kita minta guest kita cerita kan. Ada cerita yang dihantarkan dari luar untuk ke sini dan dibacakan kepada adik-adik semua. Dan of course bukan kami yang baca lah. Kalau tak apa fungsi Ilofa kat sini kan. Betul. Takkan duduk je kan. Betul. Okay, so hantarkan surat itu. Jauhnya pula. Okay. Kita ada dua cerita. Tapi Abang Noel lupa nak tulis A atau B. Betul. Jadi Ilofa pilih antara kanan atau kiri, yang mana satu Ilofa nak baca. Nak talilat lah. Nak talilat dengan siapa? Nak talilat tali tamplom. Okay. Yang ni kita simpan dulu. Oh, seram. Okay. Boleh buka lah? Boleh. Boleh. Okay. 1, 2, 3. Puh. Okay. So, Ilofa dah bersedia? Dah. Okay. Bersedia atau tidak? Bersedia atau tidak? Cerita saja. Cerita seram itu. Judulnya adalah Lembaga di Surau Kampung. Boleh saya start? Boleh. Hai, nama saya Razif. Saya nak kongsi satu pengalaman yang tak mungkin saya lupakan. Berlaku ketika saya masih kecil, sewaktu pergi mengaji di kampung. Waktu itu, saya berumur 10 tahun dan surau tempat saya mengaji terletak agak jauh dari rumah, di hujung kampung. Selepas maghrib, saya dan beberapa rakan sekampung akan berjalan bersama-sama untuk ke surau. Suatu malam, selepas solat maghrib, kami duduk dalam sof menunggu giliran mengaji dengan ustaz. Surau itu agak kecil dan dikelilingi oleh pokok-pokok besar, menambah suasana seram, terutamanya bila malam semakin larut. Malam itu, giliran saya untuk mengaji adalah yang terakhir. Jadi, selepas semua orang selesai, tinggal saya dan ustaz sahaja di dalam surau. Lampu surau hanya diterangi cahaya kuning malam, menambah suasana sunyi dan dingin. Ketika saya sedang membaca Al-Quran, saya tiba-tiba terasa angin sejuk menyentuh tengkuk saya. Padahal semua tingkap surau semua sudah ditutup dan pintu hanya sedikit terbuka. Saya cuba abaikan, tapi perasaan itu semakin kuat, seperti ada seseorang atau sesuatu yang sedang memerhatikan saya dari luar pintu. Habis saja mengaji, ustaz menyuruh saya pulang. Saya kemas buku dan Al-Quran saya lalu keluar dari surau. Di luar, jalan yang biasanya cerah terasa sangat gelap malam itu, kerana lampu jalan yang biasa menyala di simpang kampung tiba-tiba tidak berfungsi. Saya berjalan sendirian, cepat-cepat menuju ke rumah dengan perasaan sedikit takut. Sampai di satu selekor, berdekatan dengan sebuah pokok besar, saya terdengar bunyi daun-daun seperti dipijak. Sound effect. Saya berhenti sekejap dan memandang sekeliling. Tapi, tiada sesiapa di situ. Saya cuba yakinkan diri bahawa itu mungkin hanya angin atau binatang. Namun, ketika saya cuba berjalan lagi, bunyi itu semakin kuat. Kali ini lebih jelas.
Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengekeri saya dari belakang. Ada sound effect ke? Dengan penuh ketakutan, saya mempercepatkan langkah. Tapi, semakin saya berjalan, bunyi langkah itu semakin dekat. Seolah-olah ada yang cuba mendekati saya. Takut. Saya akhirnya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan apa yang saya nampak membuatkan jantung saya hampir terhenti. Apa tu? Di bawah pokok besar, saya nampak satu lembaga putih tinggi berbungkus kain melayang di udara sambil memandang ke arah saya. Mata lembaga itu hitam pekat, tak berkelip. Saya kaku, tak tahu nak buat apa. Saya rasa seperti ingin menjerit, tapi suara saya tersekat di kerongkong. Lembaga itu terus melayang perlahan, semakin mendekati saya. Dengan tenaga yang ada, saya terus berlari sekuat hati menuju ke rumah tanpa menoleh lagi. Sampai sahaja di rumah, saya terus masuk ke dalam dan beritahu ibu tentang apa yang saya nampak. Ibu hanya suruh saya bertenang dan baca doa. Dia kata mungkin itu hanya bayangan. Atau mungkin juga satu ujian. Tapi bagi saya, apa yang saya lihat malam itu sangat nyata. Selepas kejadian itu, saya enggan pulang seorang diri lagi selepas mengaji. Saya akan pastikan kawan-kawan yang ikut balik bersama. Walaupun kampung kami kecil dan sunyi, saya tak akan lupa betapa menakutkan pengalaman malam itu. Seram-seram. Okay, actually cerita ni mungkin ada sedikit persamaan dengan Kak Chum punya pengalaman lah. Itulah yang Abang Noel cuba nak apa ni kan, macam nak tanya Kak Chum. Tiba dah sebab Kak Chum pernah cakap dengan Abang Noel macam ni tau. Dia cakap aku pun ada juga cerita-cerita seram. Cerita pergi mengaji, cerita dekat kampung. Kenapa kau bunyi macam abang So sebab tu lah Abang Noel macam pilih-pilih mana yang okey kan, macam kita nak kaitkan dengan Kak Chum sikit. Okay, so kalau macam tu kan, Kak Chum sendiri yang macam dah surrender. Tak nak lah, siapa cakap surrender? Okay, jom habis. Tak adalah, okey lah. Kak Chum ceritalah sikit macam pengalaman mengaji. Kita nak tahu. You je nak tahu. Kita tak tahu. Lofa dulu buat apa? Okay. Tak adalah. Dia sebenarnya sebab cerita ni dia balik mengaji kan. So actually dia punya kisah dia lebih kurang juga. Cuma dia macam ada kesinambungan. Cerita dia masa tu nak kata baru berpindah dekat tempat tu tak adalah juga. Baru macam dalam setahun dua jugalah, but still tak familiar dengan kawasan rumah kan. So nak dijadikan cerita, actually kawasan rumah tu ramai orang dah kata itu adalah laluan dia. Tempat dia lah. Ni bukan tempat lah, basically just laluan. Orang kata dia punya highway lah. Dia takkan lalu tempat lain. Itulah laluan. Dia buat kereta buat highway. Itu memang laluan dia. So nak dijadikan cerita, hari tu balik pada mengaji rumah ustaz dengan anak saudara. Kita orang pergi naik basikal. So balik of course lah naik basikal kan. Masa tu lalu dekat depan rumah, kawasan rumah India. Kawasan tu memang mostly India lah yang duduk. So nak balik ke rumah pula memang kena lalu situ. Dan selepas je lalu kawasan perumahan tu akan ada satu jalan yang memang kosong, gelap, tak ada lampu. Sebab masa tu rumah tak banyak sangat kat situ. So tak ada lampu jalan, memang mengharapkan lampu torchlight je lah apa semua. Lah macam zaman lama betul pakai torchlight. Tak ada pun. Actually ni macam kawasan kampung lagi lah. Masih orang kata tak develop lagi. Sebab masa tu kawasan tu baru ratakan. Orang tak bina rumah lagi. Baru orang baru start nak duduk kat situ. So masa tu habis je balik daripada mengaji, lalulah dekat kawasan kawasan jalan yang sama, selalu balik lah. Selalu je dengar orang kata, hari tu ada je jumpa benda ni dekat atas pokok, lalu tak adalah kerja orang tapi macam dia muncul. Kita buat biasa je lah. Sampailah satu hari tu tengah mengayuh nak balik rumah, tiba-tiba dengar macam bunyi mengilat. Mengilat. Dia kita macam
mula-mula ingat macam tayar basikal kan. Sebab kan kadang-kadang tayar basikal kalau pancit ke apa ke dia akan buat bunyi macam bunyi-bunyi. dia macam bunyi nyaring-nyaring gitu. Tapi masa tu memang dia agak pelik sebab satu rasa angin yang seram. Dia macam dia bukan angin yang tiup tiba-tiba yang kita rasa sejuknya, tak, ni yang sejuk yang meremang. Lepas tu Naik bulu roma. Betul. Dia macam naik tak bulu roma kau tu naik. Lepas tu ada bau. Bau wangi gitu-gitu. Bau wangi. Kalau kita cium bau ni kita memang tahulah macam ni bau, ada sesuatu. Ni bau sesuatu ni. And tiba-tiba dengar pula bunyi. So macam layan je lah kan. Sebab tak naklah fikir apa-apa. Sampailah masa tu tak tahu macam mana tertoleh lah sikit kan. Tertoleh ke belakang. Tak nampak muka. Memang tak nampak muka. Tapi kita nampak kain berterbangan dari atas kepalanya. Dari atas kepala kita. Alamak. Kain putih berterbangan macam tidak. Apa yang berlaku ini? Tapi tak adalah macam kita tak adalah jadi tu tak. Sebab kita dah diajarkan kalau nampak jangan cakap apa-apa. Jangan tegur. Kita apa lagi? Masa tu orang kata racing punya mood lah. Tahu-tahu sampai rumah. Lepas tu bagi tahu mak apa semua, mak ini jumpa ni apa semua. Lepas tu kata reaction mak sangat simple. Dah laluan dia, biarlah. Kita yang macam baru jumpa kot, bagilah kata-kata semangat ke apa ke. Dia macam ni, habis segala perasaan adik ni tiada. Bagaimana dengan perasaan ini? Baru lepas takut melihatnya. Lari baru. Memang tu laluan dia. Macam selepas sahaja itu, lepas tu ada je jumpa kan yang ada jumpa betul-betul dekat tingkap apa semua, tapi reaksinya semua sama. Itu memang laluan dia. So kita selagi kita kena pegang satu benda ni lah. Tak tahulah kalau orang lain pegang ke tak, tapi macam Kak Cem berpegang pada satu kata-kata ni. Kalau kita tak kacau dia takkan kacau kita. So that's why sampai sekarang kalau macam orang kata rasa seram macam ni apa semua kan, kita tak payah takut. Sebab selagi kita tahu kita tak kacau dia takkan kacau kita. Tak tahulah pula kalau selalunya kalau dia kacau kita ni, itu bukan hantu biasa. Betul. Dia mesti ada something disuruh. Betul. Kau kacau ni ke apa ke. Sebab dia takkan kacau kalau kita usik dia ke. Betul. Macam terbalik je. Dia takkan kacau kalau kita tak usik dia. So janganlah usik dia. Macam bagi tahu Ilofah je, jangan usik dia. Jangan usik dia, Ilofah. Jangan usik dia. Tak. Apa maksudmu? Tiba Macam contohlah kalau Ilofah sendiri kan, macam tadi ada sembang dengan mak Ilofah kan, cakap Ilofah belajar kat asrama semua kan. Tak pernah dengar ke cerita pasal kat asrama ke, kawan-kawan ke? Rasanya tak ada sebab asrama tu tengah-tengah bandar, memang lampu sana sini. So tak pernah lah. Macam sini kan takut-takutkan junior bagi tahu cerita hantu ni lah. Makcik karipap lah, orang kata hantu Jepun lah. Kata standard lah cerita hantu dekat sekolah lah, ada tak macam dengar benda-benda macam tu? Sini kalau sini bagi tahu tak ada. Sini nak menjaga kesejahteraan Ilofah. Ilofah sendiri cakap tak pernah rasa kan, tak pernah kenal. Tapi kalau Ilofah imagine Ilofah imagine kalau lah benda ni terjadi dekat Ilofah, apa yang Ilofah akan buat? Apa yang Ilofah akan buat? Adakah Ilofah macam terkejut? Itu sopan sangat tu. Mungkin Ilfah baca-baca kan, baca-baca doa, Fatihah semua benda. Kalau untuk nak jerit takut tu, mungkin takut. Risau. Baca-baca doa je lah. Mak ke ayah ke ada tak macam share kalau masuk tempat baru kena baca doa ke apa ke, ada tak? Ada. Ada apa juga. tips-tips dia orang kalau macam orang kata, andai kata counter lah benda-benda macam ni, apa yang diorang beritahu? Diorang kata mula-mula jaga mulut, jangan cakap benda bukan-bukan. Lepas tu baca doa sebelum masuk tempat tu. And then kalau nampak jangan tegur. So biar je. Dan jangan ambil apa-apa. Angin. Tiba ada angin macam, Wah, abang cameraman kita. Saja tiba-tiba tunjuk kan. Dia kakak tak perasan setiap kali kita balik tiba-tiba lift terbuka, dia ikut balik. Oi. Dia tak
Tak ada lah. Tapi betul lah kan, macam kadang-kadang kita balik lift tu terbuka, tapi tak tahu lah adakah benda itu ataupun itu yang Sensor rosak. kuat. Sensor dia rosak. Okay. Minta maaf lah. Betul kan? Tengok abang kameraman pun betul. Lampu? Oh, main lampu. Alamak. Ya ke? Okay, kita dapat satu info daripada belakang. Dia cakap dekat sini dia selalu main lampu. Nama dia Aiman. Hantu pun ada nama Oh ya ke? Kita pula yang takut. Jom, kita lama tau kat sini. Dah Jom, blur. sabar. Tapi kita duk sembang-sembang pasal benda-benda macam ni. Ilofah sebenarnya percaya tak dengan benda-benda ni? So cerita tu apa yang paling Ilofah suka? Bagi Ilofah suka cerita The Conjuring. Kenapa lampu terpadam? Sabar. So diorang masuk lah buat macam biasa. Lepas tu tiba-tiba terdengar gangguan-gangguan. Lepas tu ada tapak kaki. And ada Mamanya tengok cermin tingkap kat luar. Tiba-tiba macam ada satu cahaya warna oranye. Macam pelik lah kan? Kenapa?